atas kesedaran bahawa sesebuah parti yang berhasrat menjadi kerajaan perlu mempunyai agenda dan plan yang konkret untuk negara. Barisan Nasional tampil dengan manifesto bertemakan perancangan amal dan usaha. 10 teras digariskan dengan 99 tawaran khusus buat rakyat Malaysia. Sejauh mana manifesto kali ini berupaya menambat hati pengundi dan sekaligus mengembalikan keyakinan rakyat kepada Barisan Nasional sebagai gabungan paling layak meneraju masa depan negara. Saya Azaria Tagaya dan anda sedang menonton Mandat Rakyat. Hari Sabtu kita mengundi saudara-saudari. Lepas menang pilihan raya, kami cari Azam Baki insya-Allah. Saya harap bila Pakatan Harapan menang, kami cari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mandat Rakyat malam ini akan membawakan kupasan lanjut tentang manifesto Barisan Nasional dan percaturannya untuk memenangi pilihan raya umum ke-15. Bersama saya malam ini, Datuk Seri Muhammad Hassan, pengarah pilihan raya Barisan Nasional. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Baik Datuk Seri, sebelum kita mulakan perbincangan lanjut tentang manifesto Barisan Nasional dan juga perjalanan menuju ke PRU ke-15 ini, saya kalau boleh ingin mendapatkan komen Datuk Seri tentang apa yang kita saksikan itu tadi. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden PKR dalam ceramah Mega Pakatan Harapan malam semalam, dia katanya beliau memberi amaran jika Pakatan Harapan menang PRU ke-15 ini, dia akan mencari Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Komen Datuk Seri sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azaria jemput saya ke Seri Pentas malam ni. Terima kasih. Kita jangan mengugut-ngugut penjawat awam. Penjawat awam dia menjalankan tugas. Dia menjalankan tugas masing-masing. Jadi adalah sesuatu perkara yang amat tidak baik bagi seorang pemimpin parti untuk mengeluarkan kenyataan, mengugut. Jika menang pilihan raya nanti nak cari Ketua Pesuruhjaya, dia nak buat apa tu? Ya. Kita tak boleh macam tu. Biarlah penjawat awam menjalankan tugas masing-masing. Tugas masing-masing ada. PDRM, Polis Diraja, jaga keamanan dalam negeri. Tentera menjaga sempadan negara. Ya, betul. Kan? Dan penguat kuasa yang lain-lain tu dia bertugas masing-masing. Kalau kita cuba nak mengugut ataupun kita mengugut-ngugut penjawat awam, ia akan merosakkan struktur pentadbiran negara. Struktur pentadbiran negara tu dah lama dah kita dah ada. Dah baik dah. Masing-masing mempunyai peranan masing-masing dalam ruang lingkup undang-undang yang membenarkan mereka beroperasi. Jika kita pemimpin besar parti, jika menang pilihan raya, kita nak cari orang itu, orang ini, saya tak nampaklah itu sebagai suatu perkara yang baik untuk diperkatakan ataupun diluahkan oleh seorang pemimpin. Nasihat saya, berhentilah kerja mengugut-ngugut penjawat awam ni. Kalau nak cari, lepas tu besok duduk dan diam cari je lah. Kan? Tak payahlah cakap-cakap. Kan? Ini seolah-olah mendendam, nak cari, kata dulu nak cari sampai lubang cacing. Jadi ini akan menyebabkan sistem pentadbiran negara nanti pincang. Ya. Jadi orang kata kalau macam tu, lantak kau lah je. Takkan tak boleh siasat. Kan? Nobody is above the law. Kan? Dia baru cek saja sama ada tuduhan itu benar ataupun tidak. Itu sebab dia perlu cek, dia perlu siasat. Kalau tak betul, tak apalah. Betul. Apa pula nak ugut-ugut, nak tangkap apa semua. Ini tak betul lah. Saya rasa ini perkara yang amat tidak baik. Tidak betul dan tidak sepatutnya diungkapkan oleh seorang pemimpin parti yang kanan. Jadi saya harap pemimpin-pemimpin berhentilah kerja mengugut penjawat awam ni. Biar mereka jalankan tugas
Kerana negara ada undang-undang. Ya. Kita juga yang menjerit-jerit ke hulu ke hilir mengatakan, kita akan mendaulatkan undang-undang. Tapi bila kita kena siasat sendiri, kita pula nangkap orang, nak mengugut-ngugut orang. Itu dah tak betul lah, ya. Betul. Janganlah kalau letih pun kempen, janganlah mengugut orang pejabat awam pula. Ya. Saya pun letih ni tapi tak ada ugut orang pun. Ya, dan saya tahu Datuk Seri sendiri letih berkempen kerana saya lihat semalam berada di Kampung Kundo, Port Dickson, Senawang. Hari ini pun siang tadi di Kuala Pilah, ya? Pilah, lepas tu pergi ke Jempol. Bagi sokongan moral kepada kawan-kawan di Pilah dan juga di Jempol. Baik, dan kita mendekati pengundi menjelang beberapa hari saja lagi ini, hari mengundi. Besok sehari lagi tinggal. Ya, sehari saja lagi, sehari lebih saja lagi untuk kita berkempen menjelang hari pengundian pada Sabtu ini. Dan sekarang ni kita nak membincangkan tentang perjalanan Barisan Nasional menuju PRU ke-15 ini. Manifesto yang diketengahkan, kalau kita tengok ada 10 teras, ada 99 tawaran di dalam manifesto padu itu, perancangan amal dan usaha itu. Kalau kita lihat secara menyeluruh, yang mana antara menjadi intipati ataupun fokus utama bagi Barisan Nasional untuk menuju PRU ke-15 ini? Kita buat manifesto tu, kita panggil sebagai perancangan amal dan usaha. Kita merancang dan kita nak perancangan amal, iaitu untuk kita buat kebaikan. Ya. Dan kita berusahalah terhadap itu. Itu sebabnya kita tak ada kata janji 100 hari ke tidak. Kita berkata 5 tahun dan macam-macam lagi. Manifesto ni sebenarnya, Zaria, bukan perkara baru kepada Barisan Nasional. Ya. Barisan Nasional dah 60 lebih tahun sebelum kalahlah pilihan raya 14 membina negara daripada kita mengambil alih pentadbiran negara daripada British. Kita dapat bina negara daripada orang banyak buta huruf, banyak orang duduk ataupun terletak di bawah paras kemiskinan. Tetapi akhirnya kita berjaya mengeluarkan orang-orang yang bijak-bijak pandai. Ya. Tak ada lagi orang yang buta huruf. Dan tak ada lagi orang duduk di bawah paras kemiskinan seperti dulu. Ya. Orang sekarang dikata dia miskin kerana kita letak garis PGK kita. Paras garis kemiskinan 1,500 per kapita keluarga. Actually dia tak susah sangat macam dulu. Taklah susah macam saya kecil-kecil dulu kan. Pergi sekolah tak ada duit, tak ada apa. Kadang-kadang tak ada makan pun. Balik apa yang ada makan. Ya. Sekarang ni tak susah begitu. Tapi masih juga kita katakan kemiskinan tu pun di bawah paras 3%. Ya? Ini yang perlu kita lihat dengan lebih dekat. Kerana bagi saya senang saja. Ya? Apa yang ada dalam manifesto tu semua dah kita buat dulu. Yeah. Dia merupakan menyambung kerja-kerja amal yang telah dibuat demi rakyat oleh Kerajaan Barisan Nasional. Sejak pada mereka, mula-mula perikatan, tahun 74, Barisan Nasional sampai hari ini. Tak ada apa yang baru pun. Tapi kita menambah nilai dan kita membuat dia punya package tu untuk kita menyesuaikan keadaan semasa. Ya? Kalau dulu kita nak keluarkan orang buta huruf, dengan mengajar pakailah papan hitam semua. Sekarang kita kata, buta huruf is not the problem anymore. Tapi kita nak menambah nilai, kita punya cara pembelajaran. Tak ada lagi lah pakai buku sampai budak-budak bongkok badan, bawa beg berat-berat kan. Cikgu pula terpaksa membuat kerja perkeranian lebih daripada mengajar. Ini semua kita lihat nak kita packagekan dan ia akan dapat kita dokong dengan kita mengadakan internet desa, internet luar bandar dan juga dengan 5G-nya. Kalau boleh dalam masa 3 tahun ni seluruh negara akan dapat disambungkan dengan 5G. Maka hilanglah buku yang berat-berat, mengajar melalui talian internet, online, macam-macam. Tapi yang paling penting sekali adalah kita nak membasmi kemiskinan mutlak. Ya. Kita nak supaya biarlah orang ni ada food on the table. Ya. Ya. Tidak ada lagi kejadian di mana orang masuk bilik tidur dengan perut lapar, anak-anak yatim dengan menangis kerana kurang makan. Itu tak patut lagi dah kan. Betul. Jadi itu yang nak kita buat. Dan paling penting sekali dalam kita punya komitmen ialah untuk kita menangani kos sara hidup yang tinggi sekarang ni. Ini kalau Barisan Nasional diberikan
InsyaAllah ada rezeki, diberikan mandat oleh rakyat semula. Mentadbir negara, perkara yang paling penting sekali ialah kita nak menangani masalah kos hari hidup. Ya, kos hari hidup ni benar-benar berlaku. Betul. Ya. Walaupun gaji 2-3 ribu sekarang, tapi kos hari hidup meningkat. Ya. Dengan tanggungan-tanggungan yang ada, kadang-kadang gaji yang ada tinggal tak berapa. Jadi nak beli pula barang-barang yang tinggi. So, kos hari hidup. Kos hari hidup ni dia relatif. Ya. Dia kadang-kadang dia tak sepatutnya berlaku. Pekebun sayur masih lagi miskin. Penternak masih macam tu. Nelayan-nelayan begitu saja hidupnya. Kadang-kadang peraih beli ikan kembung satu bakul RM50. Tapi sampai di pasar RM22 satu kilo, 3 ekor. Ya. So, di mana silapnya? Di mana berlakunya pengambilan keuntungan yang melampau. Ini patut, kalau Kerajaan Barisan Nasional besok, ini boleh kita selesaikan. Kita boleh potong-potong lah. Sekurang-kurangnya 3-4 lapis proses keuntungan itu dapat kita kurang pun dah banyak dah. Kita boleh kurangkan kos. Kita tak boleh sentiasa saja nak menaikkan gaji. Dia akan menolak inflasi. Ya? Dan selalunya, bila ada kenaikan gaji, harga barang pun naik. So, tak bawa apa-apa makna kepada kita punya rakyat juga. Ya, betul. Di setengah-setengah negara, cost of living dia tak tinggi. Kadang-kadang satu fresh milk tu 80p. Ayam satu ekor £1.40. Kan? Kalau ini boleh kita buat dan ia akan mendatangkan kesejahteraan dan rakyat masa selesa. Baik, sebenarnya Datuk, banyak lagi yang ingin saya tanya tentang Manifesto BN dan juga perjalanan Barisan Nasional ke PRU ke-15 ini. Namun kita berhenti rehat seketika. Selepas ini lebih banyak lagi kita akan bincangkan bersama dengan Datuk Seri Muhammad Hassan. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam Mandat Rakyat. Kami berbesar hati sebenarnya malam ini kerana bersama dengan Pengarah Pilihan Raya BN, Datuk Seri Muhammad Hassan. Datuk Seri, tadi kita menceritakan tentang Manifesto BN dan perjalanan ke arah PRU ke-15 ini. Namun ada antara perkara-perkara yang digembar-gemburkan sepanjang kempen PRU ke-15 ini adalah tentang pertikaian. Siapakah Perdana Menteri pilihan sekiranya BN menang nanti? Komen Datuk Seri? Azaria, ini cuma merupakan satu strategi psychological warfare dia orang ya, untuk mereka mengalihkan perhatian pengundi-pengundi ya, kerana PH ataupun parti yang lain-lain tu dia dah tak ada modal lagi. Nak janji tak tahu tak apa nak janji lagi sebab janji yang dulu pun belum buat lagi kan. Jadi dia buat ke begitu, masuk kepada minggu kedua dia dah main isu tu. Untuk pengetahuan semua, Parti UMNO dan juga Barisan Nasional telah pun buat keputusan dalam kita punya Perhimpunan Agung MT bahawa kita telah pun menamakan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sitting Prime Minister sebagai kita punya calon Perdana Menteri. Ya? Jadi tidak timbul soal kita kata orang lain kalau tidak. Itulah dia calon kita. Maka terpulanglah nanti kepada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong sebab kita itu semua hak mutlak Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong untuk melantik. Kalau terima nama yang kita bagi sebagai calon Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Ismail Sabri lah. Kalau dia tak terima, Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong merasakan ada pula calon-calon lain, itu terpulang pada baginda. Ya. Betul. Kita tak boleh nak apa, hak mutlak tuanku. Ya. Jadi ini merupakan strategi mereka kerana dah tak ada apa lagi dia nak attack. Dia attack lah kan. Ada pula kata undi BN, undi Zahid. Kan? Itu cara dia orang lah. Kan? Kerana mereka nak mengalih perhatian orang, dia punya kekangan, dia punya masalah. So dia buat counter attack dan
ini dapat mengalihkan perhatian orang. Ya, betul. Tapi Datuk Seri, selain daripada isu Perdana Menteri pilihan itu, terdapat juga parti-parti lawan menggunakan sebagai bahan kempen, seperti yang Datuk Seri katakan tadi, isu rasuah dalam UMNO juga digunakan sebagai bahan kempen menuju PRU ni. Sejauh mana ini memberi kesan terhadap Barisan Nasional sendiri dan juga mungkin persepsi pengundi-pengundi baru? Zaria, isu rasuah ni isu yang sentiasa dimainkan, tetapi kebanyakan ataupun banyak pemimpin-pemimpin UMNO sedang dan telah didakwa. Bahkan Datuk Seri Najib, ya, Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri kita dulu pun telah pun diambil tindakan dan dijatuhkan hukum. Tak timbul soal bahawa UMNO ni penuh dengan rasuah dan macam-macam. Parti lain tu agaknya baru nak siasat dan mengelabah. Ya? Baru nak siasat nak ambil fail. Dah gugut-gugut kan. Kalau tak ada apa-apa, nak gugut orang. Masalah rasuah ni ditangani oleh pihak berkuasa. Kan? SPRM menyiasat dan pendakwaan akan dilakukan oleh peguam negara, pejabat peguam negara. Kita biarkanlah. Ya? Siapa bersalah, bersalahlah. Kan? Kita tak pernah pun melindungi UMNO 60 tahun menjadi kerajaan. Banyak pemimpin-pemimpin besar UMNO telah pun dipenjarakan. Arwah Datuk Harun Idris, pemimpin besar, dipenjarakan. UMNO tak ada membantah pun. UMNO akur. Dan Datuk Seri Mokhtar Hashim dipenjarakan. Datuk Seri Hartoyo dipenjarakan. Bahkan pemimpin kita, Datuk Seri Najib, bekas Perdana Menteri pun dipenjarakan. Yeah. Tak ada UMNO bergagak-gagak dekat Jalan Tengku Rahman pun. Kita hormat undang-undang. Kan? Janganlah takut. Baru nak ambil fail dah takut. Apa tu? Baik Datuk Seri, berbaki sehari lebih saja lagi menuju ke hari pengundian ini. Bagaimana Datuk Seri melihat gerak kerja BN dan juga calon-calon dalam baik di peringkat parlimen maupun di peringkat DUN? Alhamdulillah, laporan-laporan yang saya teliti, kita punya bilik gerakan Ibu Pejabat memantau perjalanan kempen calon-calon, dan kita ni sebenarnya Zariah, kita gerak kerja kita kena buat. Kita cuti 6 bulan selepas pilihan raya ke-14 dulu. Kita dah mulakan kerja. Ya? Kerja, kita buat kajian sikap, kita bilas. Tapi ada pula sekarang ni pengundi baru dan umur 18 tahun kan. Jadi kita bekerja kuat untuk kita mengkaji sikap. Alhamdulillah setakat semalam saya di bilik gerakan di sini sekejap, saya lihat bahawa kedudukan perjalanan kempen bagus kan, dan kita telah dapat melihat suatu lonjakan ya. Kerana pada mula dulu kita tak dapat melihat dan mengkaji sikap pengundi baru, terutamanya orang muda. Tetapi saya selalu cakap, jangan takut sangat kepada pengundi muda ni, walaupun dulu orang muda tak menyokong BN, tetapi di Johor jelas semua saluran orang muda menyokong Barisan Nasional. Yeah. Kerana mereka dah muak dengan politik yang tak menentu. Betul. Orang muda tak ada kerja. Ekonomi kita bergudum, ya, menguncup ekonomi. Naik je kerajaan baru, habis segala projek-projek besar yang impak besar kepada ekonomi negara dibatalkan. Saya tak faham apa dasar dia orang. Patut kita sebagai kerajaan membesarkan ekonomi, menambah nilai supaya negara banyak dapat pendapatan, peluang pekerjaan banyak, anak muda bekerja, orang boleh bekerja. Tapi habis dibatalnya. Menguncup ekonomi daripada hampir 6% 2017, GDP kita turun 4 lebih, turun lepas tu 3, semasa COVID menguncup minus 4.4%. Tapi bila Perdana Menteri UMNO mentadbir sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri, tengok dia naik macam mana. 3 hari lepas Bank Negara telah umumkan kita punya KDNK suku tahun ketiga, tahun 2022, 14% lebih. Semua orang tak percaya. Semua orang takjub. Sebab panganalisa mengatakan habis banyak pun kita boleh rekodkan pertumbuhan ekonomi untuk suku tahun ketiga paling banyak pun 10 ataupun 11. Ya? Alhamdulillah. Maknanya apa? Orang dah mula yakin kepada kerajaan kita. Betul. Dulu 2 kerajaan tu orang tak yakin. Kan? Orang tak yakin, bila pelabur tak yakin, pelabur tak akan datang ke sini. Bukan saja pelabur tak datang, pelabur yang sedia ada bawa keluar dia punya pelaburan. Itu dia masalah. Kita menghadapi masalah keyakinan masa tu. Sekarang orang dah mula yakin. Kan? Kita ada kepimpinan jemaah menteri yang mantap.
Tak macam dulu. Nak buat kereta terbang lah. Nak buat kereta terbang. Nak suruh kita minum minyak kelapa sawit satu sudu satu hari. Gila apa kerja. Ya, dan Datuk Seri menyebut tentang ekonomi dan juga poket rakyat antara yang menjadi tumpuan bagi rakyat Malaysia sekarang ini. Apa perancangan Barisan Nasional sekiranya dilantik menjadi kerajaan dan mentadbir sekali lagi untuk kita terus address isu-isu berkaitan dengan ekonomi dan juga poket rakyat Malaysia sendiri? Ekonomi ni Zaria, dia macam conveyor belt. Kita jangan perlahankan. Kan? Jangan perlahankan conveyor belt ekonomi ni. Kalau dia perlahan, kita nak jump start balik, susah. Ya, itu sebab masalah semasa Pakatan Harapan menang 2018, conveyor belt ekonomi ni diusiknya. Kan? Maka terhenti belt tu, pusingan ekonomi tu terhenti, masalah besar pada negara. Kita menghadapi masalah aliran tunai, cash flow. Negara menghadapi masalah cash flow pada ketika itu. Dia sebab terpaksa meminjam lebih. Ambil duit Petronas, jual harta. Kan? Tapi mana pergi duitnya? Penjawat awam dibuang 17,000 orang. Jangan lupa. Kan? Semua dia potongnya segala peruntukan kementerian-kementerian. So, sebab cash flow, pusingan tu dah terhenti. Cash flow ni, kalau syarikat cash flow, mesti jaga. You can have a bad, not so good balance sheet, but you must have a healthy cash flow. Dalam badan kita ni, darah ni cash flow lah. Kalau darah kita toksik, tak panjang nyawa. Ya, baik Datuk Seri. Selepas ini kita ingin bincangkan lagi tentang kedudukan Barisan Nasional dan juga tentang satu hari lebih saja lagi sebelum hari mengundi. Jadi kita nak tahu apa antara gerak kerja terakhir, saat-saat akhir bagi BN ini. Namun kita berhenti rehat sebentar, kembali selepas ini dalam Mandat Rakyat. Kini kembali bersama dengan kami dalam Mandat Rakyat dan kita masih lagi bersama dengan Pengarah Pilihan Raya Barisan Nasional, Datuk Seri Mohamad Hassan. Datuk Seri, menuju ke pilihan raya umum ini, hari Sabtu ini, rakyat Malaysia akan keluar untuk membuang undi. Boleh tak Datuk Seri kongsi situasi semasa kedudukan Barisan Nasional pada ketika ini? Kedudukan macam mana tu? Kedudukan Parti Barisan Nasional sekarang ni. Parti Barisan Nasional, ya, kedudukan semasa seperti yang saya sebutkan tadi, perjalanan kempen calon-calon kita semuanya terancang dengan baik. Apa yang saya perhatikan Zaria pada kali ini, pilihan raya ke-15 tak macam pilihan raya ke-14. Dia tenang saja. Ya? Tak ada provokasi-provokasi. Kedai-kedai kopi tak ada apa-apa masalah. Ya? Dekat masjid-masjid kat surau-surau, kalau pilihan raya 14 tu dulu, orang sampai bergaduh-gaduh, bertengkar-tengkar kat kedai kopi. Tapi kali ini relax je. Ya? Kerana saya jangkakan pengundi telah pun membuat keputusan lama dah. Ya. Saya rasa 3 tahun dulu lah pengundi dah buat keputusan dah. Setelah ternyata terasa diri tertipu oleh janji-janji manis, mereka buat keputusan. Itu sebabnya 7 pilihan raya kita menang berturut straight 7 pilihan raya. Yeah. Menang pilihan raya negeri 4 di Sabah, lepas tu di Melaka, lepas tu Sarawak. Ya. Of course lah Sarawak BN tak ada tapi friendly to us. Dan akhir sekali di Johor. Kita menang bukannya menang sikit-sikit, menang melebih 2/3. Apa maknanya? Maknanya orang dah tahu apa nak buat dah. Orang dah buat keputusan dah. Ya. Kerana seperti saya katakan tadi, orang dah tak boleh tahan lagi. Kerana masalah ekonomi kita teruk, tak ada pekerjaan dan macam-macam. Disebabkan oleh kesilapan mereka, iaitu mengusik conveyor belt ekonomi tersebut. Maka terhenti kita punya pusingan ekonomi. Lepas tu nak revive balik bukan senang. Ya? Ekonomi punya pusingan ni dia susah nak hidupkan balik. Orang dah tak ada keyakinan pada negara kita. Kita menghadapi krisis keyakinan. Orang dah tak datang lagi. Sepatutnya anda see kabel untuk internet line, patut datang ke Malaysia. Belencong terus pergi Indonesia. Itu keyakinan orang. Ya? Tak ada lagi.
So susah. Tetapi perjalanan kempen pada kali ini alhamdulillah tenang. Orang pun tak ada bising-bising, tak ada pening kepala. Dan saya harap ini akan diterjemahkanlah. Keputusan-keputusan pilihan raya kecil 7 kali kita menang straight. Lepas tu 4 pilihan raya negeri, 4 kita menang besar. Saya harap dan saya berdoa supaya momentum ini dapat diteruskan dan hasrat orang untuk melihat Barisan Nasional kembali semula mentadbir kerana kita ada track record Zaria. 60 tahun kita bina negara ni. Kalau umur negara tu 60 tahun pendek. Separuh negara merdeka dah 200 lebih tahun. Kita dalam 60 tahun. Daripada banyak buta huruf, daripada banyak yang miskin, kita bina sampai negara-negara lain kagum dengan kita. Negara lain melihat kita sebagai pemimpin. Kita menjadi sebagai pemimpin dunia ketiga. Berkumpul ramai setiap 2 tahun pemimpin-pemimpin dunia ketiga di Langkawi. Langkawi dialog. Ya? Kita menjadi jurucakap negara-negara selatan-selatan. Kalau di Asia Tenggara ni kita jadi jurucakap. Kalau nak buat international communique, Malaysia dirujuk dulu. Tapi macam mana lepas tu tuan-puan sekalian, kita ada negeri ya? Tuan-tuan puan lah kan nak tengok pesyarah ni kan. Azaria, bila kita punya menteri cakap dekat International Forum, elephant fight elephant, grass die in between, siapa nak refer kat kita lagi? Memalukan negara je. Baik Datuk Seri, kalau kita lihat kepada situasi negara selepas PRU ke-14 dahulu, apa agaknya iktibar yang boleh diambil oleh pengundi selepas apa yang berlaku selepas PRU ke-14? Itu saya katakan tadi, pengundi hilang keyakinan kepada kerajaan yang menjanjikan macam-macam tetapi satu pun tak dapat diterjemahkan. Bukan saja tak dapat terjemahan janji-janji mereka, tetapi mereka menyusahkan rakyat, mengusik ekonomi. Projek-projek yang mendatangkan banyak impak ekonomi diberhentikan. HSR, kereta api laju Kuala Lumpur Singapura diberhentikan, bayar pampasan 380 juta. ACRL, kereta api ke Pantai Timur, diberhentikan sementara. Diubah pula dia punya jajaran to justify untuk kita hidupkan semula. MRT 2 diberhentikan. Semua diberhentikan. Rakyat susah. Rakyat senang ada klinik Satu Malaysia dekat dengan taman mereka. Rakyat senang ada kedai Satu Malaysia di kawasan mereka. Rakyat senang ada UTC. Semua ditutup je. Memang rakyat terasa sangat. Ya. Selepas pilihan raya 14, betul, sepatutnya mereka memudahkan dan menambah nilai lagi tapi menyusahkan rakyat. Ya. Tapi alhamdulillah lah, kalau dia bagus dulu susah pula kita kan. Baik Datuk Seri, memandangkan persekitaran global dijangka menjadi semakin kusut pada tahun depan. Apa agaknya natijahnya sekiranya pengundi tersilap memilih pada hari Sabtu ini? Jangan pilih lagi kerajaan yang suruh kita ikat perut. Jangan. Mana boleh kita kata kerajaan suruh rakyat ikat perut? Kan? Kerajaan punya tugas menyediakan makanan di atas meja. Menyediakan atap yang melindungi rakyat daripada hujan dan panas. Dan menyediakan pelajaran yang baik. 3 perkara ini penting. Food on the table, kan? Something to cover your head, ataupun atap yang melindungi kita daripada hujan dan panas. Tidak beratapkan bulan dan bintang, duduk di tepi-tepi jalan, rumah setinggan macam-macam. Dan pelajaran. Pelajaran penting. Rakyat mesti berpelajaran. Negara yang tak ada apa-apa sumber alam semua jadi, ataupun dia punya kekayaan tak ada, tapi rakyat yang cerdik boleh menjadikan negara itu maju. Baik. Pelajaran. These 3 things. Senangnya. Orang mesti cukup makan. Perut kenyang. Selesa. Tak bising-bising. Lepas tu, ada rumah. Buat sistem perumahan. Ni buat Prima, diberhentinya. Terhenti. Projek Prima, 70%, 80% terbengkalai. Itu semua tu. Projek perumahan penjawat awam Satu Malaysia. Projek Prima, rumah WIP semua dulu. Semua membantu orang untuk beli rumah. Rumah WIP tu kalau beli dah untung RM200,000. Rumah 3 bilik, harga RM200,000. Tapi harga sebenarnya RM400,000 lebih. So, senang je Zaria. Jadi kerajaan tak susah dah. Jangan rakyat lapar. Kalau lapar nanti dia akan memberontak. Kan banyak negara kita lihat.
Mesti ada rumah untuk orang duduk berteduh. Dan bagilah pelajaran. Macam mana kita buat manifesto, kita nak packagekan tu, semua ada tu. Cuma kontennya kita congestkan menjadi sebagai food on the table. Ya. There's a roof to cover your head and also education. Semua ada. Baik. Dan Barisan Nasional juga menjadikan kestabilan politik ini sebagai teras kempen BN. Kenapa ini penting, Datuk Seri? Kerajaan mesti stabil. Kalau kerajaan tak stabil, kerajaan yang tak langsung menghormati perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani, segala kontrak dibatalkan begitu saja. Ya, siapa yang nak berniaga dengan kita? Kan? Komplek keamanan Center of Peace for King Salman 500 juta dia batalkan macam tu saja. Ditariknya handbrake sikit, kita punya pengerang rapid kelang kabut. Dia tak melabur lagi kan? Macam-macam. Bergaduh dengan kerajaan negara China. Kerajaan China tarik handbrake sikit, tak beli minyak kelapa sawit kita sepenuhnya. Beli dekat Indonesia, merudum minyak kelapa sawit punya harga. Bergaduh dengan India pun begitu. Bergaduh dengan Singapura. Semua kita nak bergaduh. Keyakinan orang tak ada. Keyakinan masyarakat antarabangsa kepada negara kita amat rendah sekali. Siapa yang nak membawa modal, siapa yang nak berniaga di kerajaan yang sebegitu rupa? Tak ada. Tak ada siapa yang nak berniaga bila Menteri Keuangan dia sendiri mengatakan negaranya nak bankrupt. Ya. Dia perluan jaja-jaja, dia kata Malaysia nak bankrupt. Lepas tu, di persidangan lain, minta orang datang untuk melabur. Kurang sioman lah macam tu kan? Macam mana? Baik, Datuk Seri. Bagi Datuk Seri, apa yang dirasakan adalah elemen penting ataupun kekuatan yang ada pada BN berbanding dengan saingannya? Contohnya seperti PN dan juga PH. Kekuatan BN? Tengoklah, semua parti dah ada diberi peluang untuk jadi kerajaan kan? BN 60 tahun memajukan, memakmurkan negara, mensejahterakan rakyat. PH dengan janji-janjinya bulan dan bintang, ya, semua nak dihapuskan, ya. 22 bulan sampai Perdana Menterinya berhenti sendiri. Ya. PN pula merupakan kerajaan yang mengurung rakyatnya paling lama dalam dunia. Tak boleh buat apa. So rakyat tahu dah siapa nak pilih. Dia akan pilih kerajaan ataupun parti yang pernah jadi kerajaan yang mempunyai track record yang baik. Betul lah saya katakan BN ni bukannya maksum. Ada yang siapa buat salah apa semua, dia dah ambil tindakan. Ya? Itu that goes without saying. Kita menghormati undang-undang, mendaulatkan undang-undang. Siapa salah-salah lah. Ya. Tapi jangan pula kerana 2-3 ke bawah, bawa lumpur, habis satu kandang terpalit. Ya. Yang baik-baik. Rakyat tahu. Itu sebabnya saya katakan tadi, 3 tahun dah rakyat menunggu. Menunggu gatal tangan nak undi balik. Dah menyesal. 2018. Ya. InsyaAllah pada 19 hari bulan nanti, jangan lupa. Jangan lupa pilihan yang tepat. Baik, tadi Datuk Seri ada sebutkan tentang PRN dan PRK yang lalu dan selepas PRN Melaka dan Johor, kajian menunjukkan bahawa lebih 80% pengundi muda di negeri berkenaan memilih Barisan Nasional. Bagaimana Datuk Seri melihat Barisan Nasional boleh menggunakan ini, momentum ini untuk mengekalkan momentum dan sokongan ini terhadap Barisan Nasional? Memang betul, Azaria. Kalau dulu-dulu punya pilihan raya, sebelum pilihan raya negeri Johor, kalau ada 10 saluran, saluran 1, 2, 3 tu memang kuat nyokong BN lah. 4, 5, 6, 7 tu 50-50. Tapi saluran 8, 9, 10 memang kita bungkus selalu. Tetapi apabila pilihan negeri Johor, di mana itulah pilihan raya pertama di negara kita, pengundi didaftar secara automatik dan pengundi berumur 18 tahun ke atas boleh mengundi. Memang saya kalau di Melaka, saya seminggu lagi saya dah kata dah, BN akan menang sekurang-kurangnya 18 kursi. Walaupun orang tak percaya. Tapi di Johor sampai minggu kedua tu pun saya tak dapat nak mengolah dan mengagak. Kerana kita tak pernah mengkaji sikap orang ni. Ya. Dia orang baru, kan? Cuma selepas daripada hampir 3 hari sebelum tu, saya dah kata, okay, we can cross the line. Yeah, we cross the bridge already. Kita dah boleh menang. Itu pun saya tak tahu berapa menang. Tetapi mengejutkan saya, yang menakjubkannya ialah satu, di Johor 10 saluran ya biasa. 1, 2, 3 kita menang. 4, 5, 6
masih lagi draw. Tapi 8, 9, 10 kita menang besar. Budak-budak muda ni 25 tahun ke bawah. Ya? Ataupun 30 tahun ke bawah. Baik. Mereka lah yang mendokong dan memberikan kemenangan kepada Barisan Nasional. Itu sebab kita banyak menang di bandar-bandar. Di Lakin kita menang, di Permas Jaya kita menang, di Yompeng kita menang, di Pekan Air Hitam kita menang, di Bandar Keluang kita menang, di Gelang Patah kita menang. Anak muda ramai di bandar-bandar, mereka lah yang mendokong dan memberikan kemenangan kepada BN. InsyaAllah, lepas ni 15 bulan besok, please sokong Barisan Nasional. Baik, Datuk Seri, berbaki beberapa saat saja lagi sebelum kita mengakhiri mandat rakyat malam ini. Menjelang hari mengundi Sabtu ini, apa harapan dan juga pesanan Datuk Seri kepada pengundi di luar sana? Pesan saya satu, Zahira, jangan lupa. Ni. Berilah sokongan, berilah undi saudara sekalian. Saya memberikan janji bahawa kita akan urus negara terbaik yang mungkin untuk kesejahteraan rakyat Malaysia pada masa depan, insyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, itu dia Datuk Seri Muhammad Hassan, pengarah pilihan raya Barisan Nasional yang bersama dengan kita dalam mandat rakyat malam ini. Terima kasih banyak, Datuk, kerana meluangkan masa. Dan terima kasih juga kepada anda. Jangan lupa mandat rakyat akan kembali lagi esok dengan banyak lagi topik menarik yang akan dibincangkan. Saya Azaria Tagaya. Salam hormat. Assalamualaikum.